Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baiklah, berjumpa lagi bersama saya Pak Malau. Baik, pada kali ini kita akan membicarakan tentang tajuk pecahan, iaitu penambahan pecahan. Pada hari itu cikgu ada buat satu kelas live tentang penambahan pecahan. Jadi pada kali ini cikgu nak terangkan sikit lagi supaya adik-adik boleh ulang tengok video ni dan memahami cara penambahan pecahan. Baiklah, kita tengok apa itu pecahan. Okey, apakah itu pecahan? Pecahan adalah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan sekumpulan benda. Contohnya cikgu bagi inilah satu keping cardboard ni, segi empat sama yang dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu 1, 2, 3, 4 ni. Kejap cikgu pen tulis ya. Okey, kita ada satu ni, satu bahagian, dua bahagian, tiga dan 4 Cikgu nak tukar pen warna hitam kejap. Okey, ini 2, 3, 4 dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar. Kemudian yang hijau ni adalah mewakili sebahagian daripada keseluruhan semua, iaitu 1/4, iaitu 1 daripada 4 bahagian. 1 daripada 4 bahagian. Jadi dalam pecahan dia ada dua, iaitu atas dan bawah. Pengatas dan pembawah, iaitu pengatas ni, atas ni kita sebutnya sebagai pengangka dan bawahnya sebagai penyebut. Yang tu adik-adik kena ingat lah, mana satu pengangka, mana satu penyebut. Kena tahu nanti lebih lanjut kita kena faham benda ni pengangka dan penyebut. Okey, so kita tengok contohnya penambahan pecahan yang sama penyebut. Okey, sama penyebut senang adik-adik iaitu penyebutnya yang di bawah tadi, ingatlah pengangka di atas, di bawah penyebut, yang mana penyebut di bawah tu kita tak, jika murid-murid lihat penyebutnya sama, contoh sini 6, ada 6, jadi senanglah untuk kita menambah. Kita hanya menambah yang atas, iaitu kita hanya menambah pengangka saja, iaitu tambahkan dengan 4. 1 tambahkan dengan 4, jawapannya sama dengan berapa adik-adik? Ya, bagus, kita akan dapat 5/6. Itu saja, mudah jika sama penyebut. Ini melibatkan 2 nombor, belum lagi 3 nombor. Ini kemahiran melibatkan 2 nombor pecahan sahaja dan tidak melibatkan nombor bercampur. Okey, cikgu bagi ini pecahan sahaja, iaitu pecahan wajar. Pecahan wajar. Apa dia wajar? Nombor atas, iaitu pengangka, lebih kecil daripada penyebut. Jadi ini jawapan muktamad. Kenapa tidak boleh dipermudahkan lagi? Kerana nombor 5 ini adalah nombor perdana. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, baiklah, kita lihatkan contoh yang seterusnya, iaitu 1/8 tambah dengan 3/8. Jadi senanglah kan, penyebutnya sama, iaitu 8 dan 8. Jadi penyebutnya tak perlu ditambah lagi, kita hanya tambah pengangka, iaitu 1 tambah 3. Jadi kita akan dapat jawapannya, kita akan dapat jawapannya 4/8. Jadi adakah ini jawapan muktamad? Ya, belum muktamad, sebab 8 dengan 4 boleh dibahagikan, kerana dalam sipil 8 ada 4, iaitu 4 darab 2, 8. Ataupun kalau kita bahagikan dengan 2, dalam sipil 2 pun ada 4, 2 darab 2, 4, dan 2 darab 4, 8. Okey, jadi di sini nak mudahkan, nak pendekkan cara, kita bahagikan dengan, kita bahagikan dengan 4. Pengangka kita bahagikan 4, penyebut pun kita bahagikan ke 4. Jadi 4 bahagi 4 kita dapat 1, 8 kita bahagi dengan 4 kita dapat, kita dapat 2. Jadi jawapannya adalah betul, 1/2. Jadi walaupun penyebutnya sama, tapi bila kita dapat jawapan, kita kena lihat balik pada jawapan tadi, sama ada boleh dipermudahkan ataupun dikecilkan lagi, dipermudahkan lagi, ataupun tidak. So jadi jawapan akhirnya adalah 1/2. Jadi kita lihat contoh yang seterusnya. Alright, baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu 3/7 tambah
dengan 5/7. Sama dengan, okey, bawah ni penyebutnya dah sama, jadi kita tidak perlu menukar apa-apa. Ini pecahan wajar. Kita tak perlu menukar apa-apa dah. Jadi kita hanya tambah, kita akan dapat, ya bagus. Tepat sekali, iaitu kita dapat jawapan 8/7. Okay. Apa yang tak kena di situ? Ya, ini pecahan tidak wajar. Ingat 8 besar, 7 kecil. Jadi pengangka lebih besar daripada penyebut. Maka bila kita dapat jawapan tidak wajar, kita dah belajar sebelum ni, kita kena tukarkan kepada nombor bercampur, itu dengan cara membahagikan. Iaitu 8 bahagikan dengan 7. 7 darab 1, 7 tolak, kita dapat 1. Jadi jawapan ini adalah nombor bulat. Baki ini adalah pengangka, dan pembahagi ini 7 ni adalah penyebut. Jadi kita akan dapat jawapan 1/7. Okey. Itu saja. Nampak mudah kan? Tapi bila dapat jawapan, kita kena tukar kepada nombor bercampur. Jadi itulah yang selalu murid-murid cuai. Dia tak tukarkan jawapan, dia terus tinggalkan jawapan macam ni saja. Kita akan kehilangan markah, ataupun mungkin akan dikira salah. Okey, tengok terusnya. Okey, kalau macam ini. Okey, kita akan dapat jawapan. Okay, penyebut sama. Okey, kita akan dapat jawapan. Ya, 9/9. Okey, ada 9/9 ni pecahan apa? Wajar ke tidak wajar? Ya, okey, 9/9 adalah pecahan tidak wajar. Dan seperti yang cikgu dah bagi tahu sebelum ini, jika penyebut dan pengangkanya sama, jawapannya, nilainya adalah 1. Tak kira lah apa pun, jadi jawapannya adalah 1, sebab pengangka dan penyebutnya sama. Okey, cuba sekarang kita tengok yang seterusnya. Baiklah, sekarang kita lihat pada penambahan pecahan yang tak sama penyebut. Contoh kita ambil ni 1/3 tambah 4/5 sama dengan, okey. Baik, sebelum ni cara yang biasa kita buat, iaitu kita darabkan penyebut. 3 darab dengan 5 darabkan dengan 3. Jadi kita dapatlah penyebut yang apa? Yang sama, iaitu 15. Ataupun kita boleh lihat pada, kita cari GSTK, gandaan sepunya terkecil. GS kosan ni TK, gandaan sepunya terkecil, iaitu dalam sifir 3 dan sifir 5. Mana yang jawapan yang sama, sempunya yang sama? 3, 6, 9, 12, 15. 5, 10, 15. Ini sifir 5 ada 15, sifir 3 pun ada 15. Jadi betul lah. Okey, jadi kemudian kita darabkan, silangkan kebiasaannya kita darab silang, iaitu 1 darab dengan 5 dan 4 darabkan dengan 3. Kenapa? Sebab 3 ni kita darabkan dengan 5 dan 5 ni kita darabkan dengan 3. Jadi yang atas pun cara automatiknya kita kena darabkan dengan 5, yang ni darabkan dengan 3. Jadi kita akan dapat 5 tambah 12. Jadi kita akan dapat 17/15. Apa masalah di situ lagi? Ya, masalah di situ lagi, iaitu pecahan tidak wajar, iaitu pengangka lebih besar daripada penyebut. Jadi macam biasalah, kita kena bahagikan 17 bahagikan dengan 15. Okey, 15 darab 1, 15. Kita tolak, bakinya 2. Jadi jawapan ni tadi adalah nombor bulat 1 ni pengangkanya, baki ni pengangkanya, dan pembahaginya adalah penyebut. Okey, jadi itu jawapannya 1, 2/15. 2/15 boleh dipermudahkan lagi tak? Kita semak dulu. Okey, 2/15 sudah tidak boleh dipermudahkan lagi. Jadi ini jawapannya. Kita tengok seterusnya lagi, contoh seterusnya. Okey, kita ambil 2/6 dengan 2/6 tambah 3/4 sama dengan, okey, ada
Murid-murid boleh buat macam tadi, teknik tadi, darab macam tu, 6 darab 4, 4 darab 6. Jadi kita akan dapat penyebut yang sama, iaitu 24. Okey. So yang atas, okay, kalau kita guna sipir, kita cari gandaan sepunya terkecil, GSTK. Kita cari GSTK, mana ada pen tu, GS. Oh, kat sini tulisannya tak cantik lah. Kawasan ni macam ni, macam dah rosak cikgu punya ni. GSTK, urut T pun tak ada. Okey, GSS ni, SS, gandaan sepunya terkecil. Okey, so tak apa, harap murid-murid faham kan. Ada masalah sikit dengan pad ni, bila cikgu tulis, dia tulisan tu tak jadi ni. Macam okey, so kita tengok gandaan sepunya terkecil, sipir 6 dengan sipir 4. Okey, dalam sipir 6 ada 6, 12, 18, 24. 4, 8, ya. Kita jumpa di sini. Dalam sipir 4 ada 12, dalam sipir 6 ada 12. Jadi alangkah baiknya kita gunakan GSTK 12. Kita gantikan dengan 24 tu kepada 12. Ya, kita gantikan dengan 12. Okey, 12. Okey. Sekarang kita tengok dalam sipir 6, dan 6 darab berapa 12? 6 darab 2. Jadi di sini kita cara automatiknya 6 darab 2, dan ini 4 darab berapa? 12. 4 darab 3. Darab 3. Jadi murid-murid kena ingat ni, kalau di bawah ni darab dengan 2, atas pun kita kena darabkan dengan 2. Ini 4 darab 3, 3 pun kena darabkan dengan 3. Okey, so kita akan 2 darab 2 kita dapat 4, 3 darab 3 kita dapat 9. Jadi bila kita tambah 9 tambah 4, 13 per 12. Jadi kita masih lagi mendapat jawapan tidak wajar, ya, tidak wajar. Maka kita kena tukarkan kepada nombor bercampur. Okey. 12 tolak sifar. Jadi kita sifar pula. 13 tolak 12 kita dapat bakinya adalah 1. Jadi jawapannya 1 ni nombor bulat. Mana penyebut pengangkanya 1 dan penyebutnya 12. Okey. So gua harap kamu faham macam apa yang dikatakan penambahan pecahan, sama ada penyebutnya sama ataupun penyebutnya tak sama. Tapi ini baru melibatkan 2 nombor pecahan, bukan 3 nombor pecahan, iaitu tambah berturut-turut ataupun gabungan tambah dan tolak pecahan, dan tidak melibatkan lagi nombor bercampur, hanya pecahan wajar. Tapi jawapannya macam-macam. Dia akan jadi jawapan tidak wajar, dia akan jadi jawapan wajar, dan jawapan yang boleh dipermudahkan pecahan setara. So jadi itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Harap adik-adik, murid-murid semua kalau tak faham boleh ulang kaji, tengok sekali lagi bagi faham, dan boleh cuba buat ulang kaji, cari soalan-soalan yang berkaitan dengan pecahan dan cuba buat sendiri latihan itu di rumah. Okey, so jadi seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Pak Malau. So jumpa lagi, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.